Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Ini berkenaan dengan BPN 3.0 yang tiada dalam pakej pemerkasa. Aku tahu memang sangat ramai rakyat yang rasa tak puas hati, rasa tak gembira kerana tak ada disebut langsung tentang bantuan Perhatian Nasional 3.0 BPN 3.0. Jadi lepas kita kaji setiap perincian teks daripada PM, kita boleh buat satu kesimpulan. Kenapa tak ada BPN 3.0 ni? Kesimpulan yang pertama ialah kerana pakej pemerkasa ni lebih kepada untuk membangunkan semula ekonomi negara dan juga ekonomi rakyat. Ekonomi negara lah. Ekonomi rakyat bersangkut paut dengan ekonomi negara, kan? Jadi untuk membangunkan semula ekonomi rakyat secara tak langsung dapat membangunkan ekonomi negara. Jadi pakej pemerkasa ni lebih kepada untuk merangsang rakyat supaya berdiri di atas kaki sendiri semula. Dan bukan hanya mengharapkan bantuan tunai semata-mata tapi bantuan secara tak langsung yang bukan tunai pun banyak dalam pakej pemerkasa ni. Itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua, kita kena revise balik BPN yang pertama dulu. Kenapa BPN tu diadakan? BPN diadakan kerana untuk memberi bantuan tunai terhadap rakyat yang tidak dapat keluar bekerja ataupun dibuang kerja kerana Perintah Kawalan Pergerakan akibat COVID-19 pada mulanya. Jadi pada mula itulah diperkenalkan BPN, Bantuan Perhatian Nasional. Jadi kita kena tahu balik sejarah tu kan. Jadi apabila kes semakin hari semakin kurang dan vaksin pun sudah mula ada, sudah mula dijalankan program imunisasi kebangsaan, maka kerajaan menjangkakan tiada keperluan lagi untuk memberi bantuan secara tunai. Sedangkan BPR ada. Diteruskan. Bantuan Perhatian Rakyat. Pengganti kepada basah BSH masih diteruskan. Jadi tak perlu lagi untuk diadakan BPN memandangkan banyak rakyat yang sudah mula bekerja mengikut statistik je lah. Kalau korang belum bekerja itu aku tak tahulah Tapi mengikut statistiknya banyak rakyat yang sudah mula boleh berniaga, perniagaan sudah boleh mula dibuka, kedai makan, kedai segala kedai, hampir semua sektor perniagaan dah pun mula beroperasi. Jadi tiada keperluan untuk diadakan BPN 3.0. Kesimpulan yang ketiga yang kita boleh buat daripada apa bila kita teliti balik teks tu, kita baca balik setiap apa yang diterangkan oleh PM memang banyak yang tersurat dan ada yang tersirat. Yang tersirat dia tak tertulis, tak terucap, tapi kita kena faham-faham sendiri selama hari ni kita kena tahu duit bantuan yang kita terima daripada kerajaan ialah duit daripada hasil kerajaan, daripada dana kerajaan, daripada segala sumber. Petronas, TNB, semua GLC punya sumber dikumpulkan selain daripada hasil pendapatan negara sendiri. Termasuklah KWSP. Keuntungan KWSP turut di-rolling oleh kerajaan untuk membantu rakyat. Tapi oleh kerana rakyat dibenarkan untuk membuat pengeluaran air sinar tanpa bersyarat, ini yang tersirat ni. Kita kena faham. Jadi secara tidak langsung rakyat ada duit. Duit sendiri, duit KWSP mereka. Jadi bagi aku lah kan, bagi mata kasar aku, bagi pendapat aku, majoriti rakyat Malaysia sekarang ni ada bantuan wang masing-masing iaitu KWSP ni. Maksudnya korang setiap bulan korang akan dapat pengeluaran sekurang RM10,000 ke 10% ke. Jadi dalam masa yang terdekat ni korang boleh survive dengan duit KWSP korang tu di samping BPR. BPR tu tak boleh teruskan, jangan risau. Dan yang terakhir sekali apa yang aku boleh simpulkan satu kesimpulan yang paling mudah sampai bilakah kerajaan nak harus membantu rakyat daripada segi wang tunai. Itu saja kita boleh cakap hasil kesimpulannya lah, keseluruhan overall punya conclusion sampai bila. Tak ada negara dalam dunia ni yang akan membantu wang tunai kepada rakyatnya sepanjang masa. Setahun 2-3 kali. Jadi dengan tiadanya BPN 3.0 ni yang dijangkakan ada. Ramai pihak menjangkakan akan ada BPN 3.0 ni. Termasuk aku. Aku menjangkakan BPN akan ada kesinambungannya. Tapi tak ada. Tapi bila kita fikir daripada sudut yang positif, bila kita kaji balik apa semua, bila kita dapat simpulkan, inilah sebab dia. Tak akan ada negara yang akan mampu untuk menanggung menyara rakyatnya sepanjang masa walaupun di musim COVID. Aku rasa pada tahun lepas tahun 2020 ialah tahun yang penuh dengan bantuan kerajaan. Rakyat sentiasa ada duit walaupun tak bekerja. Jadi sekarang dah sampai masa dia untuk proses pemulihan balik ekonomi rakyat dan ekonomi negara. Jadi mana yang tak bekerja, carilah kerja. Berniagalah. Kalau tak ada peluang untuk makan gaji, buat perniagaan kecil-kecilan. Sebab
perniagaan tu ialah satu sumber rezeki. Kita kena ingat Rasulullah sendiri pun pernah mengatakan, berniagalah kau berniagalah, kerana berniaga tu ialah satu cabang rezeki. Jadi kehampaan dengan ketiadaan, ayat ke bawah. Kehampaan kerana ketiadaan BPN 3.0 ni, kita boleh pandang daripada sudut yang positif. Inilah masa dia untuk kita membangunkan diri sendiri. Sama ada nak cari kerja lain ataupun nak memulakan sesuatu yang baru seperti perniagaan, ataupun nak jadi YouTuber pun boleh kan. Ada duit sikit kan, belilah kamera, belilah tripod, lighting dan sebagainya, column mic dan sebagainya, dan korang cari konten korang untuk korang persembahkan. InsyaAllah itu pun satu punca rezeki juga. YouTube boleh buat duit walaupun tak banyak mana kan. Itu dia. Jadi tak perlulah kita merasakan kerajaan tidak berlaku adil dengan tiadanya BPN, sedangkan kita ada BPR masih berjalan dan ada penambahan dalam BPR tersebut. Kita patut bersyukur dengan apa yang kita ada sebenarnya. Kecewa memang kecewa. Aku sendiri pun rasa macam kenapa tak ada BPN. Tapi akhirnya bila kita kaji balik, inilah masa dia untuk kita membangun semula. Sama bila kita nak duit daripada kerajaan kan. Kita kena kembali kepada norma asal yang macam dulu. Kita kena makan gaji, kita kena bekerja, kita kena berusaha untuk mendapat pendapatan. Tak ada lagi duit bergolek Tora tu. Sekarang kita kena cari Tora sendiri. Kerajaan pelan-pelan akan menarik Tora daripada kita, BPN. Dan tak lama lagi Lestari pun akan settle. Lestari settle. Tinggal Sinar. Dan beberapa bulan lepas tu Sinar pun settle. Lepas tu kita hanya ada satu saja bantuan, BPR. Dan selepas itu berusahalah untuk masa depan dan kewangan kita sendiri. Itu je lah aku boleh cakap. Jadi jangan frust. Aku frust tapi aku relax. Kita sama-sama share kefrasan kita ni ke arah yang positif. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita jumpa dalam video yang akan datang, insyaAllah. Bye-bye.